Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Farah Ainina binti Abdullah, nombor matrik I21105-480. InsyaAllah hari ini saya dan juga rakan-rakan seramai 4 orang kami akan membincangkan dan juga kami akan terangkan tentang tajuk Kitab Sahih Ibnu Hibban dan juga Kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. InsyaAllah kami berharap rakan-rakan akan menghayati dan juga mendengar apa yang kami terangkan. Jika ada persoalan, boleh rakan-rakan semua komen ataupun chat je dekat grup Ulum Hadis. Di antara nikmat terbesar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat ini ialah menerima harta pusaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitu wahyu Al-Quran dan Al-Hadis yang menjamin daripada kesesatan selagi kita berpegang teguh dengan kedua-duanya. Bahkan hadis-hadis telah diterima dan dijaga oleh para sahabat seterusnya sehingga kepada kita hari ini. Maka kita akan melihat dengan lebih mendalam mengenai Kitab Sahih Ibnu Hibban dan juga Kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Farah Ainina binti Abdullah, nombor matrik I21105-480. Biografi pengarang Kitab Sahih. Bagi Kitab Sahih Ibnu Hibban, pengarang beliau adalah Imam Ibnu Hibban. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban. Kunyah ataupun nama gelaran beliau adalah Abu Hatim Tamimi Al-Busti. Nama Al-Busti itu dinisbahkan ataupun dimaksudkan sempena tempat asal kelahiran beliau. Beliau dilahirkan di Bus, terletak di Afghanistan pada tahun 270 Hijrah bersamaan dengan 884 Masihi. Ibnu Hibban dilahirkan dengan keluarga yang sangat kental sehingga beliau menjadi seorang Muslim yang taat beribadah. Imam Ibnu Hibban adalah seorang ahli hadis ternama. Beliau mendapat gelaran Al-Hafiz, iaitu sebuah gelaran kehormat yang hanya disematkan kepada pakar hadis. Sejak kecil lagi, beliau sudah menguasai berbagai bidang ilmu Islam seperti ilmu fiqh, ilmu tafsir, akhlak, sejarah dan hadis. Akan tetapi, di kemudian hari, minatnya terlalu fokus kepada bidang ilmu hadis. Beliau juga berjuang mati-matian untuk menuntut ilmu hadis serta mengembara di setiap daerah untuk mempelajari ilmu hadis. Ia juga sempat menuntut ilmu sampai ke Khurasan, Syria, Mesir, Iraq dan Semenanjung Arab. Ibnu Hibban sempat menjadi salah seorang murid kepada Imam Ibnu Khuzaimah. Setelah selesai, Ibnu Hibban kembali ke tempat asalnya. Di tempatnya, beliau dilantik sebagai guru besar hadis dan diangkat oleh pemerintahnya sebagai hakim syariat. Beliau banyak menulis karya beliau. Di antaranya, salah satu karya terbesarnya ialah Taqasimul Anwa atau dikenali sebagai Kitab Sahih Ibnu Hibban. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban adalah sebuah hadis yang terkait dengan Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Sebagai seorang pakar hadis, Ibnu Hibban menjadi pautan bagi para ulama hadis. Juga yang terakhir, Ibnu Hibban wafat pada tahun 965 Masihi. Pengarang bagi kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah bin Al-Mughiri bin Saleh bin Baq As-Sulaimi An-Naisaburi. Kunyah ataupun nama gelaran beliau adalah Abu Baq. Ibnu Khuzaimah ni dilahirkan pada bulan Safar tahun 223 Hijrah bersamaan 838 Masihi di Naisabur, iaitu sebuah kota kecil yang terletak di Khurasan yang sekarang berada di bahagian timur negara Iran. Sejak kecil lagi, Ibnu Khuzaimah telah mempelajari Al-Quran.
Pada sekitar tahun 240 Hijrah, ketika Ibnu Khuzaimah berusia 17 tahun, beliau giat mengadakan lawatan intelektual ke berbagai kawasan Islam seperti Naisabur. Beliau belajar kepada Muhammad bin Humaid, Ishaq bin Rahawai dan lain-lain lagi. Selain itu, di Arwa, Imam Ibnu Khuzaimah telah mempelajari kepada Ali bin Muhammad dan sebagainya. Beliau juga menerima hadis dari Imam Al-Bukhari, Muslim dan Khalaq. Guru-guru Imam Ibnu Khuzaimah memang sangat banyak jumlahnya. Di dalam periwayatan hadis, beliau tidak mahu menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW yang telah diterima dari guru-gurunya sebelum ini, sehinggalah betul-betul memahaminya. Dan seringkali beliau memperlihatkan cacatan-cacatannya kepada guru-gurunya. Demikian juga dengan orang-orang atau murid-murid yang pernah meriwayatkan hadis dari Ibnu Khuzaimah, jumlahnya sangat banyak. Sejumlah guru pun ada yang menerima hadis darinya seperti Al-Bukhari, Muslim dan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Di antara murid-murid Ibnu Khuzaimah ialah Yahya bin Sa'ad, Abu Ali An-Nasaburi dan Khalaik. Yang paling akhir meriwayatkan hadis darinya di Naisabur ialah cucunya sendiri, iaitu Abu Tahir Muhammad bin Al-Fadl. Berkat kecerdasan dan ketekunan dalam mencari ilmu pengetahuan, akhirnya beliau menjadi seorang imam besar di Khurasan. Beliau juga terkenal pengetahuan, akhirnya menjadi seorang imam besar di Khurasan. Beliau juga terkenal sebagai seorang hafiz dan digelari sebagai Imam Al-A'immah, yang bermaksud pemimpin di antara para pemimpin. Dari sudut kepribadian pula, Imam Ibnu Khuzaimah dikenal sebagai seorang yang sangat baik, berani menyampaikan kebenaran, pengkritik sekalipun terhadap penguasa, terutama jika berkaitan dengan penyampaian hadis yang keliru. Beliau juga dikenali sebagai seorang yang dermawan dan suka bersedekah, serta mempunyai kecerdasan atau daya hafalan yang luar biasa. Selama mana hayatnya, Ibnu Khuzaimah banyak menghasilkan karya tulis. Karya beliau telah mencapai lebih dari 140 buah buku, dan antara buku yang paling popular adalah Kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Setelah mengisi masa hidupnya dengan berbagai perjuangan dan pengabdian, akhirnya pada tarikh 2 Zulkaidah tahun 3111 Hijrah, Imam Ibnu Khuzaimah wafat dalam usia lebih kurang 89 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah binti Idris, nombor metrik I21105455. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan ini mengenai cara penulisan Kitab Sahih Ibnu Hibban dan Kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Cara penulisan Kitab Sahih Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban menulis kitab dengan cara dia meriwayatkan satu hadis di setiap bab yang terdapat dalam kitab beliau. Buktinya kita dapat lihat pada bab kedua dalam kitab beliau, yakni kitab Raudah Al-Uqala wa Nuzhab Al-Fudala. Beliau ada menyatakan, aku menyebutkan dalam kitab ini, jika Allah mengizinkan dan mengkehendaki 50 cabang daripada perkara wajib dan haram bagi akal, supaya kitab ini terdiri daripada 50 bab, yang mana setiap bab mengandungi satu hadis Rasulullah SAW. Setelah kita teliti kitab beliau, maka jelaslah apa yang dikatakan oleh beliau, kerana beliau berjaya menyatakan, berjaya menyeraikan satu hadis Rasulullah SAW di setiap bab
kitab beliau. Seterusnya, beliau juga memerlukan penulisan kitab beliau dengan mendahulukan hadis Nabi Muhammad SAW dan barulah disusuli dengan asar sahabat serta tabi'in. Kaedah yang beliau guna dalam penulisan kitab ni jelas menunjukkan yang beliau ni sangat menghormati dan memuliakan hadis-hadis Nabi. Selain itu, beliau turut menggunakan asar sahabat dan tabi'in di dalam penulisan kitab beliau, tetapi tidaklah ditulis secara keseluruhan. Sebaliknya, beliau akan mendahulukan mana-mana asar sahabat ataupun tabi'in yang berkesesuaian dan berketepatan dengan penulisan kitab beliau. Selain itu, asar sahabat dan tabi'in juga digunakan dalam penulisan kitab beliau, tapi tak adalah ditulis secara keseluruhan. Sebaliknya, beliau akan mendahulukan mana-mana asar sahabat ataupun tabi'in yang berkesesuaian dan berketepatan dengan penulisan kitab beliau. Seterusnya, beliau juga menulis kitab dengan cara menggunakan perumpamaan kata bagi memudahkan pembaca untuk memahami fakta yang terdapat dalam kitab beliau. Beliau menggunakan perumpamaan yang dekat dengan gambaran pembaca supaya mereka dapat memahami dengan betul gambaran fakta yang dijelaskan oleh beliau. Sebagai contoh, beliau menggunakan perumpamaan tentang pengurusan akal dengan menuliskan dalam kitabnya, wajib bagi orang yang berakal supaya mengawal jiwanya dengan meninggalkan semua penyebab yang membawa kepada kekerasan hatinya. Kerana jika elok pemimpin, maka eloklah tenteranya. Begitu juga jika buruk pemimpin, maka buruklah tenteranya. Maksudnya di sini, beliau mengumpamakan pemimpin itu sebagai akal manusia, manakala tentera itu sebagai jiwa manusia. Maksudnya di sini, apa yang beliau ingin sampaikan ialah jika baik akal manusia itu, maka baiklah jiwanya. Begitu juga jika buruk akal seseorang itu, maka akan buruklah jiwa seseorang itu. Seterusnya, beliau juga mendefinisikan beberapa istilah penting dalam penulisan kitab beliau, iaitu dengan memberikan tafsiran yang betul dan tidak terpesong dengan makna asal istilah tersebut. Sebagaimana yang ditulis dalam kitabnya, beliau mendefinisikan makna akal dengan mengatakan akal ialah kata nama bagi suatu pengetahuan tentang menjalani kehidupan dengan sifat yang betul. Selain itu, beliau juga mendefinisikan istilah takwa dengan mengatakan takwa ialah keazaman untuk melakukan perintah Allah dan menjauhkan diri daripada segala larangan Allah. Juga boleh dikatakan keseluruhan istilah yang ditulis dalam kitab beliau adalah sahih dan tidak direka sendiri. Seterusnya, penjelasan yang ringkas dan padat dengan fakta yang sahih. Ia merupakan salah satu daripada keistimewaan penulisan kitab beliau. Beliau juga mengemukakan fakta yang memadai supaya tidak menjadi bebanan kepada pembaca untuk memahaminya. Ia sebagaimana yang dinyatakan dalam mukadimah kitab beliau, iaitu aku akan menjelaskan dalam kitab ini apa yang baik bagi akal gunakan dengan sifat-sifat mahmudah dan apa yang buruk untuk dilakukan dari sifat-sifat mazmumah dengan penjelasan yang ringkas dan tidak terlalu mendalam, supaya kitab ini ringan kepada pembaca untuk memahaminya. Maka begitulah sedikit sebanyak apa yang boleh saya bentangkan mengenai cara penulisan kitab Sahih Ibnu Hibban. Baiklah, seterusnya kita lihat pula mengenai cara penulisan kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah menulis hadis-hadis dalam kitabnya secara tersusun dan sistematis. Beliau mengistimbat hukum-hukum fiqh di setiap bab yang ada dalam penulisan kitab beliau. Seluruh hadis yang ditulis dalam kitab beliau juga adalah mengenai hadis hukum yang hanya membahas persoalan-persoalan ibadah sahaja. Antaranya seperti persoalan mengenai hukum-hukum solat, zakat, puasa, haji dan juga bersuci. Seterusnya, di dalam penulisan kitab beliau juga turut memberi komentar dan penjelasan secara jelas kepada beberapa hadis gharib.
Sebagaimana kita tahu, hadis warid ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja. Seterusnya, beliau juga menggunakan pendekatan menjarh dan menta'dil dalam penulisan kitab beliau. Ianya untuk mengkaji mengenai peribadi dan sikap para perawi tersebut. Ianya sama ada dikaji dari segi ta'dil yang memperelokkan para perawi ataupun tajrih yang memburukkan keadaan perawi tersebut. Menurut beliau, kaedah menjarh dan menta'dil ini dapat menjadi asas untuk mengenali para perawi dengan lebih teliti supaya dapat dipastikan sama ada riwayat dia ni dapat diterima ataupun ditolak. Seterusnya, beliau juga menolak dan tidak menerima hadis mudallas dalam penulisan kitab beliau. Ia kerana hadis mudallas ni diriwayatkan oleh perawi yang dhaif. Beliau mengukuhkan penolakannya terhadap hadis mudallas kerana perawi hadis tersebut telah menyembunyikan aib dan kecacatan yang terdapat di dalam sanad agar ia kelihatan baik dan sempurna seperti hadis lain. Menurut beliau, hadis mudallas ini tidak elok jika dimasukkan dalam penulisan kitab beliau. Akhir sekali, beliau juga turut menjelaskan mengenai sanad yang maklum, iaitu hadis yang mendahulukan perkataan yang sepatutnya diakhirkan dan mengakhirkan perkataan yang sepatutnya didahulukan. Ataupun juga dikenali sebagai hadis yang tertukar nama perawi. Sebagai contoh, adalah hadis itu sepatutnya diriwayatkan oleh Az-Zuhri daripada Abi Salamah. Tetapi akibat tertukar, perawi tersebut meriwayatkan dengan mengatakan oleh Az-Zuhri daripada Sa'id. Jadi perawi itu tertukar nama dengan meletakkan Sa'id di tempat Abi Salamah. Baiklah, itu sahaja apa yang dapat saya bentangkan mengenai cara penulisan kitab Sahih Ibn Hibban dan kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Mardiah binti Sukri, nombor matrik I21105454. InsyaAllah saya akan menyambung perbentangan ini berkenaan syarat-syarat sahih kitab. Baiklah, kitab Sahih Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah adalah di antara kitab-kitab yang di dalamnya terkandung hadis-hadis sahih. Dan setiap penulis akan meletakkan beberapa syarat bagi mensahihkan sesuatu hadis tersebut. Tanpa membuang masa, mari kita lihat apa syarat yang ditetapkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam mensahihkan sesuatu hadis. Ibnu Khuzaimah meletakkan dua syarat, iaitu syarat yang pertama ialah perawi tersebut hendaklah seorang yang adil, yakni perawi tersebut mestilah seorang yang dikenali bertakwa dan tidak melakukan dosa secara berterusan. Lazimnya makna adil dalam ilmu hadis ini adalah merujuk kepada 5 ciri, iaitu Islam, baligh, berakal, tidak fasik dan menjaga maruah. Syarat yang kedua pula ialah muttasil as-sanad, yakni sanad yang bersambung. Sebagaimana yang diketahui, sanad yang bersambung adalah sanad sebuah hadis yang bersambung di antara setiap perawi daripada awal sehingga akhir sanad, serta bersambung hadis tersebut di setiap zaman dan pasti wujudnya pertemuan di antara perawi-perawi sehingga ke Rasulullah SAW. Manakala syarat yang ditetapkan oleh Ibnu Hibban dalam mensahihkan sesuatu hadis ada 5 syarat, iaitu yang pertama ialah seorang perawi tersebut
mestilah berkepribadian baik dalam agama. Syarat yang kedua ialah perawi tersebut hendaklah bersikap benar dan jujur dalam menyampaikan setiap hadis. Hal ini supaya tidak ada keraguan terhadap sifat perawi itu, sama ada ianya benar ataupun tidak. Seterusnya ialah perawi itu mestilah berakal ataupun makna lain, iaitu memahami hadis yang diriwayatkan. Hal ini penting dalam mensahihkan sesuatu hadis kerana perawi tersebut hendaklah mengetahui dan memahami apa yang diriwayatkan supaya tidak ada kesalahan dari segi matan. Selain itu, perawi mestilah memahami makna hadis-hadis yang disampaikan. Dan akhir sekali, hadis yang diriwayatkan itu bebas dari unsur tadlis. Tadlis di sini bermaksud menyembunyikan kecacatan di dalam sanad dan menampakkan baik pada zahirnya. Untuk pengetahuan kita semua, pada dasarnya syarat yang ditetapkan Ibnu Khuzaimah hampir sama dengan syarat untuk menentukan kesahihan hadis menurut Ibnu Hibban, kerana Ibnu Hibban pernah menuntut ilmu dari Ibnu Khuzaimah dan telah mengikuti metod-metodnya. Jadi, dapatlah kita fahami bahawa jika Ibnu Khuzaimah tidak meletakkan syarat-syarat kesahihan hadis secara terperinci, namun kita akan dapat ketahui dan juga kita dapat menilai dengan melihat syarat-syarat yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah Hayati binti Muhammad Sani. Nombor metri I211045568. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan ini mengenai perbandingan di antara kitab sahih Ibnu Hibban dengan kitab sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Hibban. Seperti yang kita sedia maklum, sebelum terjadinya nama Sahih Ibnu Hibban ini, suatu ketika dahulu ianya juga terkenal dengan nama Al-Taqasim huwa Al-Anwa. Di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban ini, ianya terkandung sebanyak 7,495 buah hadis yang diguna pakai oleh para ilmuwan pada ketika ini. Seterusnya, nama bagi penulis atau penyusun kitab Sahih Ibnu Hibban ini ialah Imam Al-Hafiz Al-Lahmi Abu Hatim Muhammad bin Hibban At-Tamimi Al-Busti Al-Sujistani, yang mana beliau merupakan seorang yang sangat terkenal pada suatu ketika dahulu. Selain itu, di antara kelebihan kitab Sahih Ibnu Hibban dan juga Sahih Ibnu Khuzaimah adalah ada yang berpendapat bahawa kedua-dua kitab ini ianya tergolong dalam kalangan kitab-kitab yang terpaling sahih selepas kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim. Imam Ibn Hajar pernah mengatakan di dalam kitabnya yang bertajuk An-Nukat ala Kitab Ibn Salah bahawa hukum yang berada di dalam kitab Sahih Ibn Hibban dan juga Ibn Khuzaimah adalah sangat tepat dan wajar untuk dijadikan sebagai panduan dan juga petunjuk pada ketika ini. Ini disebabkan kerana di dalam kitab Sahih
Ibnul Hibban dan juga Ibnu Khuzaimah terbentangnya hadis sahih dan juga hasan, yang mana jika sesuatu kitab itu mempunyai salah satu daripada kedua-dua itu, ianya mungkin tidak akan tidak akan ada yang berani mencela dan juga membahas mengenai kitab tersebut. Namun begitu, kitab Sahih Ibnu Hibban ini belum lagi disusun mengikut susunan bab yang sistematik dan musnad. Ianya akan mengakibatkan kesukaran bagi sesetengah pihak untuk melakukan penelitian atau mencari sesuatu perkara yang terkandung di dalam kitab tersebut. Di antara kelemahan lain bagi kitab Sahih Ibnu Hibban ini ialah seperti dalam melakukan istinbat hukum. Penyusunannya iaitu Ibnu Hibban selalu melakukan sesuatu yang aneh dan juga asing daripada yang lain, dan juga ianya melakukan mengikut apa yang dipelajarinya pada suatu ketika dahulu. Disebabkan berlakunya kesukaran bagi pihak tertentu untuk melakukan penelitian bagi kitab Sahih Ibnu Hibban ini, maka Imam Amir Alauddin Abu Hasan Ali bin Balban bin Abdullah Al-Farisi Al-Misri Al-Hanafi telah menata atau menyusun balik kitab Sahih Ibnu Hibban ini dengan mengikut pembahagian bab-bab yang telah dinyatakan. Ianya juga disusun mengikut nauk-nauk yang telah ditentukan. Gigih beliau juga telah memudahkan para ilmuwan untuk mengambil faedah daripada kitab Sahih Ibnu Hibban ini dan tidak perlu sukar untuk mencari sesuatu perkara yang berada di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Seterusnya ialah Sahih Ibnu Khuzaimah. Kitab Sahih Ibnu Khuzaimah adalah salah sebuah kitab hadis Nabi yang mana belum dijumpai atau dikenal pasti siapa penyusun asal bagi kitab ini. Kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ini adalah salah satu kitab yang menjadi pertimbangan di antara ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ianya digunakan untuk mencari sesuatu hadis yang berkenaan. Seterusnya, kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ini mempunyai karangannya yang terkandung sebanyak 140 buah hadis, yang mana hadis tersebut yang paling bagus dan lengkap sahihnya. Namun begitu, pada asalnya kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ini adalah satu manuskrip yang mana ianya terkandung sebanyak 311 halaman bercetak dan diketahui juga ianya dijumpai pertama kali pada abad ke-6 atau awal ke-7 Hijrah di Istanbul. Tetapi kitab Sahih Ibnu Khuzaimah yang tersebar pada masa kini ialah naskah yang telah disunting oleh Dr. M.M. Azami. Naskah kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ini buat pertama kalinya diterbitkan oleh Maktab Al-Islami pada tahun 1390 Hijrah bersamaan 1970 Masihi. Kitab ini juga ianya memiliki martabat yang tertinggi bersamaan dengan kitab-kitab hadis yang lain. Kepentingan bagi sesuatu kitab hadis ialah berkaitan mengenai ketepatan atau kesahihan hadis tersebut. Kelemahan bagi kitab Sahih Ibnu Khuzaimah ialah ianya belum lagi terhimpun sepenuhnya di dalam terbitan yang dijumpai pada masa kini dan juga ianya tidak lengkap. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.
setelah melakukan penelitian terhadap dua buah kitab, iaitu kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dan kitab Sahih Ibnu Hibban. Kesimpulannya adalah kitab Sahih Ibnu Khuzaimah lebih layak untuk ditempatkan pada kedudukan kitab-kitab sahih selepas kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dibandingkan dengan kitab Sahih Ibnu Hibban. Ini kerana kaedah yang digunakan Ibnu Khuzaimah dalam menentukan kesahihan hadis adalah lebih tepat dibandingkan dengan kaedah kesahihan menurut Ibnu Hibban. Sebagai contoh, konsep adil yang merupakan salah satu metod yang diterapkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam menentukan kesahihan hadis dan berbeza dari segi penerapannya. Kekurangan yang terdapat pada kitab Ibnu Hibban yakni penyusunan yang dilakukan oleh Ibnu Hibban pelik dan asing yang tidak pernah dipakai ulama ahli hadis lainnya, sehingga untuk mencari hadis di dalamnya menjadi susah. Dalam melakukan istinbat, Ibnu Hibban kadang-kadang melakukan hal yang pelik dan asing mengenai apa yang dia simpulkan dan juga pandangannya, sehingga dia mendapatkan dalam nas sesuatu yang tidak terlintas dalam hati seseorang pun. Adapun kelebihan Ibnu Hibban ialah terlihat pada jalur riwayatnya. Di dalam satu hadis tidak terjadi keterputusan sanad dan tanpa tetapnya aib pada orang-orang yang meriwayatkannya dan mengandungi faedah-faedah yang langka. Baiklah, itu sahaja penerangan daripada saya dan rakan-rakan. Semoga penerangan kami tentang tajuk perbandingan kitab Sahih Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah dapat memberikan dan menambahkan sedikit sebanyak ilmu pengetahuan tentang tokoh-tokoh ini. Sebarang kelemahan daripada penerangan kami mohon dimaafkan oleh kerana kecetekan ilmu daripada kumpulan kami. Yang lemah datang dari diri kami sendiri dan yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.